rabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Alhamdulillah pada minggu ni kita dah berkongsi berkenaan dengan WhatsApp. Minggu lepas ialah berkenaan macam mana kita nak setting, setup dan juga function WhatsApp Business. Kita juga faham ada WhatsApp biasa, WhatsApp Business dan juga ada satu lagi WhatsApp FM WhatsApp yang kita gunakan untuk marketing. So hari minggu ini kita dah berkongsi berkenaan berkenaan dengan apa hari sini sales funnel dan juga marketing funnel. So dua benda ni penting untuk tuan-tuan faham, kerana kalau kita tak faham proses bagaimana pembelian itu berlaku daripada orang yang tak kenal jadi kenal, lepas tu dia mula membeli, dan juga satu lagi ialah customer journey. Jadi dua benda ni sangat penting. Dia tak nampak tapi dia kena dirangka, ataupun tuan-tuan dan puan-puan kena lukis supaya tuan-tuan akan faham journey customer ni, dan akhirnya tuan-tuan akan kenal siapa sebenarnya kumpulan sasar yang tuan-tuan perlukan nanti. So terus kepada kelas pada malam ni, iaitu bagaimana untuk bina dan urus database. Dan di akhir kelas insya-Allah objektifnya pada malam ni untuk saya nak kongsikan pada tuan-tuan bagaimana database ni akan membantu membantu tuan-tuan untuk bina kempen marketing tuan-tuan, dan akhirnya akan dapat sales yang tuan-tuan harapkan nanti. So saya teruskan. Kita seperti yang kita tahu, kita ada Facebook, kita ada Instagram dan sebagainya. Dan minggu pertama dan minggu kedua ni banyaknya kita cerita pasal WhatsApp. So of course pada malam ni kita akan cerita berkenaan dengan WhatsApp marketing. So bagaimana kita nak buat jualan melalui WhatsApp, bagaimana kita nak close customer melalui WhatsApp, dan sebelum tu mereka ni daripada mana, kita nak linkkan mereka datang pergi ke WhatsApp tu macam mana. Okay. So seperti yang kita tahu, sekiranya tuan-tuan ada produk ataupun perkhidmatan, of course pertama sekali tuan-tuan kena ada gambar. Kalau dalam digital marketing ni, tuan kena bermain dengan gambar ataupun bermain dengan video. Dan jangan hanya gambar dan video saja, maka cuba tambahkan lagi dengan copywriting yang bersesuaian untuk memikat pelanggan. Jadi ada 3 tempat yang tuan-tuan ataupun lebih lah sebenarnya tuan-tuan boleh membuat posting. Sama ada tuan-tuan nak post dekat Facebook, tuan-tuan nak post dekat website, dekat TikTok dan Instagram, dan akhirnya juga dekat WhatsApp. Jadi ada banyak tempat yang tuan-tuan boleh membuat posting berkaitan. Cuma apa yang kita nakkan belajar malam ini ialah kita nak semua posting-posting ini akan menghala kembali pergi ke WhatsApp. Sebab kita nak close mereka menggunakan WhatsApp. Kalau kita dah skala besar, itu memang kita akan kena guna website ataupun landing page. Itu automasi. Kita tak akan terlayan kalau kita punya team dah besar, customer dah makin ramai, ataupun perlu follow up ramai, itu memang kena pakai landing page ataupun email marketing. Cuma yang hari ini yang paling basic dan zero marketing, tanpa cost, kita nak kongsikan kepada anda bagaimana posting-posting yang anda lakukan di pelbagai media tadi, mereka semua dihalakan pergi ke grup. Jadi pergi ke WhatsApp, sama ada dia WhatsApp anda personal atau anda kumpulkan mereka ni dalam satu grup, iaitu kita panggil grup WhatsApp. Dalam bahasa biasa yang sekarang kita gunakan ialah sebagai kolam. Dan akhirnya daripada situlah tuan-tuan akan mula untuk jadikan mereka sebagai prospek, dan akhirnya jadikan customer dan klien, dan akan berlaku jualan-jualan yang berkaitan. Sebelum tu, kita nak refresh dahulu cerita semalam, cerita 2 hari yang sudah, iaitu kita kena fahamkan dulu customer journey, daripada stranger menjadi prospek, daripada prospek menjadi customer, daripada customer menjadi klien. So kita kena tahu bagaimana daripada stranger ni kita alirkan mereka untuk datang pergi ke kita punya grup WhatsApp nanti. So of course kita kena ada link. Okay, kita kena ada link. Lepas tu apabila ada link, kita dah jemput mereka masuk dalam grup. Apabila mereka masuk dalam grup, itu dah dipanggil sebagai prospek. Dan daripada prospek inilah yang penting untuk kita uruskan database bagaimana menjadi klien. Okay, next. So kena tahu, tuan-tuan, kena tahu apa yang ada dekat WhatsApp. Okay, so kita dah biasa pakai WhatsApp, kita selalu guna WhatsApp, kita selalu kira manfaatkan WhatsApp untuk perhubungan harian kita ataupun berkongsi info-info semasa yang berkaitan tuan-tuan ataupun apa saja kepada
public ataupun kumpulan tertentu ataupun personal kepada orang tertentu. Jadi di WhatsApp ni, kalau tuan-tuan perasan, of course dia adalah sumber contact list. Okay, daripada phone book tuan-tuan tadi, automatically dia akan dilinkkan dengan WhatsApp. Siapa yang dah register WhatsApp, maka automatik tuan-tuan akan boleh chatting mereka melalui WhatsApp. Okay, jadi ini adalah sumber contact list. Jadi maksudnya apa? Mereka ini dah ada contact, dah ada connection dengan tuan-tuan, dah ada komunikasi, perhubungan, sama ada tuan kenal dia atau dia ada kenal tuan. Jadi kebiasaan macam itulah apabila kita dah save number orang lain. Okay. Dan yang kedua, apabila kita menggunakan WhatsApp, kita akan boleh update status. Okay. Dekat kolom yang pertama ialah chatting, kolom yang kedua ada status, kolom yang ketiga ada call. So dekat status tu tadi, tuan-tuan akan nampaklah aktiviti kawan-kawan kita yang lain. Siapa yang rajin up status dia, maka kita akan nampaklah aktiviti dia ke, perkongsian ke, ataupun apa saja yang dia kemaskini dekat WhatsApp status tadi. Jadi WhatsApp status ni akan valid dalam masa 24 jam daripada dia posting. Katalah pukul 7 pagi dia post, maka nanti sehingga pukul 6.59 petang, besok paginya, post tu akan available. Selepas pukul 7 besoknya, dia akan hilang. Jadi maksudnya dalam masa 24 jam. Jadi ini, tuan-tuan jika sebagai peniaga, kena manfaatkan update status ni. Dan jangan update status ni lebih daripada 7 page lah dalam satu hari. Dan jangan dalam satu masa tu terus nak post 7. Cuba post dia dalam jarak-jarak tertentu. Katalah pukul 7 pagi, pukul 10 pagi, pukul 1 tengah hari, pukul 5 petang, pukul 9 malam. Penting untuk kita jarakkan posting ini, dan yang kedua juga penting untuk time-time tertentu. Sekiranya kita dapat post dalam waktu yang puncak, maka kita punya update status tu akan jadi top 5 dalam senarai mereka. Jadi itu yang kita nak, sebab apabila mereka yang masuk WhatsApp ni tengok WhatsApp status, mereka ni mungkin ada masa free. Jadi dia saja nak tengok kawan-kawan punya aktiviti kan, dan sebagainya. Jadi ambil manfaat untuk promotekan produk tuan-tuan dalam WhatsApp status. Cuma kena ingat ada satu syarat yang penting. Okay, ada satu syarat yang penting, mereka kena save number kita. Kita kena save number dia, dia pun kena save number kita. Barulah dia akan nampak WhatsApp kita tadi. Okay, so next, yang ketiga. Apa yang ada dekat WhatsApp kita? Yang ketiga, of course, di situ selain daripada contact list, kita ada juga group. Kita ada join group. Macam sekarang ni, tuan-tuan berada dalam group kelas marketing. Ataupun mungkin sebelum ni info marketing, digital marketing. So, tuan-tuan tengok dekat dalam info group tu tadi, tuan-tuan akan dapat pastikan ada lebih daripada 10 nama. Ada banyak nama-nama, ada banyak contact number dalam tu. Jadi, dalam WhatsApp group ni tadi juga adalah sumber kepada contact list. Okay? Sumber kepada contact list. Jadi sama ada tuan-tuan post dalam group berkaitan ataupun tuan boleh PM mereka secara personal. Tapi apa kira nak bagi tahu, apa saja number-number yang ada dalam WhatsApp ini, inilah juga dipanggil sebagai database. Database yang kita tanpa sedar dan kita kurang manfaatkan. Kalau dia agent insurance, mereka memang suka database ini tadi. Kalau dulu mereka kena cari nama, prospek dan sebagainya, pada digital marketing ni dia lebih mudah. Dia hanya perlu join group sana, join group sini, maka mereka dah ada database yang berkaitan. Okay? So yang keempat tuan-tuan, apa yang ada lagi dalam WhatsApp kita? Yang keempat, kita ada satu ciri-ciri. Kalau personal WhatsApp, dia ada broadcast. Yang kedua, kita ada label. So dua-dua function yang sama, cuma bergantung pada WhatsApp yang kita install tadi. Kalau kita install dekat WhatsApp biasa, so kita hanya ada broadcast saja. Tapi jika kita install dekat WhatsApp business, kita ada satu ciri-ciri tambahan, dia panggil label. So apa label ni? Label ni ialah kita nak tag mereka ni sebagai siapa? Kawan alumni ke, kawan universiti ke, kawan kerja ke. So kita boleh tag. Kalau ada dalam 20 orang tu, kita nak mudah nak WhatsApp mereka, dalam satu kali klik saja, kita kena labelkan mereka ni. Jadi kita colorkan, label tu ada color. Kita dah belajar kan pada minggu lepas berkenaan dengan label. So syaratnya untuk nak buat broadcast ini, kita kena labelkan mereka, kita kena save number mereka, dan mereka juga kena save number kita.
Kalau kita saja save number mereka dan kita buat broadcast ni, maka hanya siapa yang save number kita saja yang kat WhatsApp dapat WhatsApp tadi. Maka kita kena pastikan mereka save number kita, barulah broadcast dan label ni berjalan. Okay? So, ada 4 sumber di mana tuan-tuan boleh menggerakkan marketing melalui WhatsApp tadi. Okay, next. Yang kedua. So, di WhatsApp ini ada banyak senarai nombor telefon. Ada banyak. Tuan-tuan perasan, mungkin tuan-tuan ada 1,000 contact list. Itu kalau yang tuan-tuan dah save secara personal. Tapi cuba tuan-tuan buka grup tadi, yang ada banyak grup-grup tadi, di situ akan banyak, ada maksimum satu grup 257 nama boleh masuk. So kalau ada 10 grup, katalah average 200 nama, so tuan-tuan dah ada 2,000 database yang tuan-tuan boleh dapat. Cuma yang paling penting sekarang ni ialah kita kena faham, okay, dan tahu bagaimana number-number ni ataupun database ni kita nak jadikan sebagai prospek. Kita kena tahu. Sebab itulah kita kena belajar customer journey. So daripada prospek ni pula, bagaimana kita nak jadikan mereka ini sebagai customer kita. Dan akhirnya kita nak jadikan mereka sebagai klien. So of course, apabila mereka dah jadi klien kita, maka di situlah sebenarnya kita dah mula mencipta branding. Jenama lah. Kira kita dah dapat positionkan diri kita. Mereka dah kenal kita. Contohlah Hardy jual XOX, Hardy buat kelas digital marketing percuma. Lepas tu apa lagi lah, mungkin macam contoh yang sekarang ni saya kenal Tuan Haryadi. Tuan Haryadi ada ke dalam kelas ni? Tuan Haryadi saya selalu nampak status dia Amber ke, mungkin Ambo ke, Amber saya tak pasti nama tu macam mana sebutan dia, tapi dia adalah supplier kepada t-shirt sukan dekat Terengganu. Lepas tu saya juga ada kenal dalam grup kita ni, nama dia Puan Anira. Dia ni jual apa, emas ke apa hari tu. Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay, jadi mereka ni mula ada branding. Macam Tuan Hardy saya dah boleh simpan dalam memori saya. Dia ni adalah jual baju-baju sukan. Kelengkapan sukan. Lepas tu ada juga Puan Aziz dalam grup kita ni, saya tahu dia ni jual sambal bilis, sambal garing dan sebagainya. Lepas tu ada juga Puan Hawa. Puan Hawa ni dia suka berkongsi kelas-kelas percuma juga kepada kawan-kawan dia yang lain. Jadi ini secara tak langsung saya dah simpan mereka ni sebagai, kira mereka ni dah mula untuk membina branding mereka sendiri. Branding ni jangan fikir kita dah ada jenama yang kuat dan sebagainya baru kita katakan itu branding. Branding ni means identity lah. Identity tu kecil dia, tapi besarnya dia akan jadi branding. Okay? Amber Sport. Yes, Tuan Haryadi. Good. Okay. Next. So, di sinilah penting tuan-tuan untuk kita bina dan untuk kita uruskan database. Okay. So, benda ni kritikal. Penting untuk tuan faham. Jadi kalau dapat buat nota, tapi jangan risau, insyaAllah setiap kelas kita ni memang akan dibekalkan nota dan juga rakaman. So cuma pastikan tuan-tuan isi borang kehadiran. Okay, borang kehadiran tu untuk kita emailkan maklumat yang berkaitan pada tuan-tuan. Okay, next. Bina database. 2 perkara malam ni kita nak belajar. 1, bina. 2, urus. So apa dia bina database? Okay, bina database adalah untuk jadikan stranger tadi tu yang tak kenal kita ni menjadi prospek. So, kita menggunakan sekarang ni platform WhatsApp ya. Kita nak buat WhatsApp group lah ceritanya. So, bagaimana stranger ni kita nak jadikan mereka sebagai prospek kita. So, of course kita kita kena tahu dulu siapa stranger tu tadi. Pertama, mereka ni adalah tak kenal kita. Semalam kita dah kongsikan, dan kita pun tak kenal mereka. Dan kita tak ada maklumat pun berkenaan dengan mereka. Kita tak ada data pun berkenaan mereka. So, bagaimana kita nak buatkan mereka ni menjadi prospek ataupun lead nak masuk dalam kita punya group? Of course, kita kena bina satu hook line. Apa itu hook line? Minat mereka. Apa minat yang mungkin kita boleh samakan dengan dia? Contohlah kalau tuan-tuan suka masak, kita kongsikan resepi. Siapa nak belajar resepi ni? Maka boleh join grup saya. Klik link saya dan sebagainya. Jadi, kita akan kongsikan link. Link WhatsApp tadi. Link WhatsApp group. Tuan-tuan dah selalu join grup orang lain. Kenapa tidak sekarang ni saya nak bawa anda untuk kontrol bina grup WhatsApp sendiri dan kawal grup tersebut.
Ini adalah satu transformasi baru kepada anda. Okay? Dulu kita asyik join grup orang lain, sekarang ni biar orang pula join grup kita. So bagaimana cara? Besok saya akan kongsikan cara bina kolam. Malam ini saya akan ceritakan dulu bagaimana bina dan urus database. Okay. So bila kita dah kongsikan link WhatsApp tadi, maka automatically kita akan jemput mereka untuk datang PM kita ataupun masuk dalam grup WhatsApp yang kita bina tadi. Okay. So bagaimana nak cara bina database? Pertama tuan-tuan, kita perlu cari, jemput dan juga engagement. Engagement ni kira macam bonding lah. Tuan-tuan punya komunikasi tu ada dengan dia. Tuan-tuan selalu berkongsi dengan dia dan sebagainya. So 3 je cara dia. Cari, jemput dan engagement. So bagaimana nak cari? Okay, bagaimana nak cari? Ini sangat penting. Bagaimana nak cari? Okay, pertamanya ialah kita kena rajin join group. Sama ada grup Facebook, grup WhatsApp, apa saja yang ada grup lah, kita kena rajin join. Sebab di sana adalah sumber ataupun lubuk database ni tadi. Jadi apabila kita dah masuk ke dalam grup tu tadi, maka kita kena mula untuk jemput mereka untuk join kita punya grup atau PM kita pula. Okay, nanti kejap lagi saya akan kongsikan yang part yang itu. Okay, yang keduanya ialah tuan-tuan masuk dalam Facebook group. Facebook group pun ada banyak orang kat dalam situ, ada yang selalu berkongsi nombor telefon dan sebagainya. Jadi cuba tengok siapa yang tuan-tuan boleh jemput untuk masuk dalam grup anda. So yang ketiganya juga kita boleh Google dekat website. Dekat website pun kita boleh dapatkan nombor kontak dan email mereka. Dan yang keempatnya juga dalam Telegram. Dan kalau di luar daripada kebiasaan digital marketing, kita boleh dapatkan mereka dekat flyers, notice board ataupun newspapers. Okey, macam saya, pengalaman saya lah. Ni saya kongsikan dulu, saya buat pendanaan untuk satu yayasan. So, database ni lah yang saya gunakan. Okey, alhamdulillah kita dapat generate lebih daripada 1 juta setahun. Okey, untuk rayuan pendanaan kepada satu yayasan. So, kita orang gunakan database sama. Dan kita orang uruskan database ni menggunakan masa tu hanya pakai Excel saja. So kita carilah dekat website, cari nama pengarah, lepas tu jawatan dia apa. Kalau ada 10 BOD, ambil semua 10 BOD tu, ekstrakkan, simpan dalam kita punya database. Lepas tu kalau ada pelantikan dekat newspaper, ada pelantikan baru. Katalah ABC baru dilantik sebagai pengarah. Pengarah company Mega Holding dan sebagainya contohnya. Jadi kita ambil nama, kita cari alamat dia dekat mana. So kita simpan dalam database. So apa yang kita buat selepas tu, kita orang hantar surat tahniah di atas pelantikan tuan sebagai sekian. Pertama kita ucap tahniah saja. Lepas tu nanti bulan Ramadan, kita akan hantar surat untuk sumbangan Ramadan. Hujung tahun buka sekolah, kita hantar lagi surat untuk minta sumbangan sumbangan bantuan sekolah. Tapi lepas tu bila raya, kita ucap hari raya pula. Jadi itu tujuannya database ni tadi. So pada masa saya tu, kita orang ada lebih 5,000 database. Ya, daripada 5,000 tu, dari segi return, saya ingat lagi dia punya data, lebih kurang 800. 800 yang reply, tetapi yang menderma hanya 400. Okay? Daripada 5,000, 800 yang reply, 400 dekat bawah 500 lah yang menderma. Total nilai derma tu pun 1,000. Cuma nak ceritakan, so ini adalah number-number yang tuan-tuan pun mungkin akan bermain nanti. Okay? So yang kedua, tuan-tuan, kita nak jemput mereka. So bagaimana nak jemput? Okay, ini baru bina Ini baru bina database. So kita nak jemput mereka, kita cari sebab kenapa mereka perlu join group kita. Kena cari sebab kenapa mereka perlu join group kita. Ataupun kenapa mereka perlu save number kita. Jadi kena cari sebab. Ya, itulah saya katakan tadi, hook line. Kita kena ada tahu minat mereka. Ataupun kita kena cipta minat yang menyebabkan mereka ni akan save number kita. Contoh. Kalau kita duduk rumah, dekat rumah ni kita ada masalah piping, masalah leaking dan sebagainya. So of course kita perlukan number plumber lah. Kita perlu simpan nombor tukang pipe dan sebagainya. Kita perlu simpan nombor-nombor ni. Sebab di kemudian hari nanti kita akan cari mereka. Jadi ini samalah sepertinya. Ada sebab kenapa kita kena save number dia. Selalunya kita akan nampak mereka ni promote dekat lift.
Dia tampal, suka hati dia je main tampal nombor telefon dekat lift dan sebagainya. Kalau orang yang pindah rumah, kejap lagi dia bawa pindah rumah ke kawasan tuan-tuan, nanti dekat lift tu sambil-sambil dia hantar barang, kejap lagi dia chop tampal stiker lori untuk pindah barang. Nampak tak bagaimana mereka dapatkan database? Mereka letakkan nombor telefon mereka dan bagi reason untuk orang save number mereka. Okay? So yang keduanya, kita bagi link. Okay, kita bagi link kita. Ataupun kita dapatkan contact number mereka. Okay, sama ada kita bagi nombor kita atau link kita, ataupun kita ambil contact number mereka dan kita akan WhatsApp link untuk datang ke grup kita tadi. So itu cara dia. Jadi ini macam business card lah. Sama ada kita bagi business card dia, ataupun kita bagi business card kita kat dia, ataupun kita minta business card dia nanti. Jadi bila kita dapat dah business card dia, nanti kita follow up lah dengan dia. Kita nak letakkan dia dalam kategori yang mana. Okay. So yang ketiganya, kita jemput mereka untuk join group WhatsApp anda nanti. Kita kena jemput mereka untuk join WhatsApp group. Bila kita dah dapat bagi link tu, ataupun kita dapat contact mereka, maka kita jemput. Kena jemput mereka join group kita. Okay. Dan yang keempat, of course, sebelum jemput, kita kena ada tawaran. Tawarkan sesuatu yang menarik untuk mereka nak join group ini. Okay. Sini, part yang kedua. Cari, jemput. So, yang ketiga, apa dia? Engagement. Okay, tuan-tuan. Engagement, bagaimana untuk buat engagement? Apabila mereka dah join kita punya group WhatsApp tadi, ataupun mereka dah PM kita secara personal, maka kita kena sentiasa berkongsi maklumat-maklumat yang mereka inginkan, yang sesuai kepada minat mereka. Jangan kita kongsi maklumat yang luar daripada apa yang mereka tak perlukan. Jadi itu akan membuatkan mereka tak berapa selesa dan sebagainya. Jadi kongsikan apa yang mereka perlu nanti. Jadi kena cari cara untuk tingkatkan minat mereka. Okay? Jadi kita kena bina konten yang sesuai ataupun yang menarik. Cara yang kedua, tuan-tuan mungkin boleh gunakan adalah kongsikan tips. Nak cari tips ni mudah je sekarang ni. Google, tips nak kurus, tips nak gemuk, tips jaga kereta, tips cuci kereta. Apa saja tuan-tuan boleh dapatkan dalam Google. Mudah. Jadi, secara tak langsung, tuan-tuan akan lebih informatif. Tuan-tuan akan lebih berilmu dan akhirnya tuan-tuan boleh kongsikan kepada mereka. Itu yang bagusnya. Okay? Dan yang ketiga, tuan-tuan juga boleh kongsikan apa saja bentuk manfaat. Okay? Terutamanya kepada mereka yang tuan-tuan boleh relate kepada mereka manfaat itu tadi. Okay? Dan yang keempatnya, kena sentiasa kongsikan testimoni. Testimoni sama ada testimoni orang yang dah pakai, apa kesan, akibat, hasil yang mereka dah dapat, ataupun testimoni pembelian. Okay, repeat order, baru beli lagi, ataupun testimoni restock. Tuan-tuan, Alhamdulillah pagi ini restock lagi 30 unit barang dan sebagainya. Jadi kena selalu kongsikan benda-benda testimoni ni. So dapat tak tuan-tuan part yang pertama? Siapa dapat follow saya malam ini? Okay, Puan Hawa kata dapat, Alhamdulillah. Okay, Puan Warasida pun sama. Okay, so ini yang saya perlukan feedback ni kerana saya nak pastikan anda bersama-sama dengan saya. Bukan setakat observe saja. Jadi kita nak bersama-sama. Okay, Chun, thank you. So, itu adalah part untuk bina database. Ada 3 caranya, iaitu kita cari, kita jemput dan kita kongsi. Okay, kita cari mereka. Lepas tu kita bagi link untuk jemput mereka masuk dalam kita punya grup WhatsApp atau mereka PM kita secara personal, dan apabila mereka dah dalam grup tadi, kita kongsi maklumat-maklumat yang bersesuaian. Okay, next kita pergi ke part nombor yang kedua. Okay, part yang kedua ialah untuk kita urus database. Okay, so urus database ni, di sinilah critical, pentingnya tuan-tuan. Part nak cari customer tu satu hal, boleh katakan penat jugalah. Tapi jika tuan-tuan dapat urus database ni, dia akan lebih menjimatkan masa, menjimatkan bajet tuan-tuan, dan yang paling penting akan meningkatkan sales anda. Kerana mereka ini adalah prospek, okay, yang telah menunjukkan minat kepada anda. So apa dia urus database? Urus database ni adalah
proses untuk jadikan prospek tadi tu yang dah masuk dalam grup ataupun PM tuan tadi tu, okey, untuk menjadi customer ataupun klien. Sekarang ni orang dah PM kita. Kita reply kat dia kan kadang-kadang kita kena blue tick. Blue tick memanjang saja. Sebabnya kenapa kena blue tick? Kerana kita masih tak faham mungkin customer journey tu tadi. Kadang-kadang kita takut nak follow up, takut nak tanya. Jadi strategi ni kita tak clear ataupun masih tak pasti. Jadi sebab itulah penting tuan-tuan, customer journey ni bukan setakat perlu ada depan handphone, depan komputer. Dia perlu diambil satu kertas putih, tuan-tuan kena rangka customer journey tuan-tuan. Dia perlu ada strategi. Dia tak boleh main assume, dia tak boleh main anggap take for granted benda ni ini, benda ni ini. Dia tak boleh. Dia kena tulis dan lukis strategi tadi supaya dia ada peta. Tuan-tuan akan nampak peta customer tuan-tuan. Okay? So bila mereka dah jadi prospek, maka kita nak jadikan mereka ni klien. Okay? Akhirnya jadikan klien. So apa dia prospek kepada klien? So kita dah ada info mengenai mereka. Itu adalah prospek. Okay? Maksudnya info tu apa? Nombor telefon dia ataupun email dia dan nama dia. Dan juga minat mereka. Dah minat. Kalau macam tuan-tuan sekarang ni dalam grup dalam grup digital marketing, of course saya tahu tuan-tuan punya minat adalah untuk belajar digital marketing. Minat yang kedua tuan-tuan sedang nak berniaga. Minat yang ketiga mungkin tuan-tuan sedang nak tambah pendapatan. Minat yang keempat tuan-tuan mungkin sedang nak belajar membina tim dan sebagainya. Jadi kalau saya buat strategi kat sini, saya dah boleh buat upsell yang sesuai dah untuk tuan-tuan nanti. Tapi don't worry, saya punya kelas insyaAllah semua percuma. Tapi nak ceritakan, itulah minat tu kita dah tahu. Tuan-tuan punya minat, daripada sini saja kita dah boleh baca apa keperluan yang diperlukan oleh tuan-tuan. Jadi itu yang saya kata, kita dah ada info mengenai mereka. So yang kedua, mereka ini dah tunjukkan minat. Okay? Mereka sudah tunjukkan minat. Macam mana kita nak tahu mereka ni dah tunjukkan minat? Kerana mereka dah klik link yang kita bagi tadi dan mereka dah masuk dalam grup kita. Ataupun mereka dah PM kita secara personal. Jadi itu dah mengesahkan yang mereka memang dah ada tunjuk minat. Jadi tinggal lagi bagaimana untuk kita olahkan mereka ini menjadi customer kita. So yang ketiga, mereka ni juga adalah prospek yang sudah mempunyai kriteria minima, okay, untuk membuat pembelian. So apa kriteria minima untuk mereka membuat pembelian tadi? Pertamanya, kita kena tahu mereka ni layak tak untuk pakai produk kita. Contoh, kelayakan mereka untuk pakai produk kita. Contohnya lah, kalau kita jual bedak kosmetik. Okay, kosmetik. So, kita boleh tahu sama ada lelaki ataupun perempuan. So, kalau dia perempuan, of course dia dah layak untuk pakai produk kita. Kalau kita jual barang-barang kosmetik. Dan lelaki pula, boleh tak lelaki beli barang kosmetik? Ada. Ada juga lelaki yang akan beli barang-barang kosmetik. Sebab mereka ni jenis mungkin jenis yang jaga image dan sebagainya. Okay? So, bagaimana untuk membuatkan mereka beli? Maka kita try untuk tingkatkan interest dengan konten-konten yang sesuai tadi. Nampak? Jadi, bila kita tahu mereka ni pada kadar minima dan layak untuk membuat pembelian, maka kita kena urus database ini supaya mereka ni akan jadi customer kita. Okay. So, dapat setakat ni. Okay. Yang penting funnel ni tuan-tuan faham. Okay. Puan Jun dengan kata HR. Okay. Kata faham. Okay. Terima kasih. Puan Liza dapat. Thank you. Okay. Next. So, bagaimana nak urus database? Okay. Untuk urus database ni, yang pertamanya, of course, kita, apabila mereka dah jadi prospek kita, masuk dalam grup kita atau PM kita, maka kita kena mulakan langkah marketing. Iaitu kita kongsikan tips, manfaat ataupun testimoni. So, ini dia panggil konten. Sama ada video, gambar dan sebagainya. So, apa konten yang sesuai untuk kita kongsikan kepada mereka. Okay. Contohnya. Contoh kejap lagi saya bagi point dulu. Okay. Yang keduanya, kita kena buat approach. Okay. Kita kena buat approach. Kita kena mendekati mereka. Okay. Mendekati mereka dengan tawaran ataupun promosi. Itu step yang kedua. Okay. Step yang ketiga,
kita kena mulakan membuat perkongsian. Dekat sini kita kena kongsikan apa? Manfaat dan juga testimoni. Okay? Manfaat dan juga testimoni. So, nampak tak? Dekat marketing, lebih kurang sama. Ada juga tips, manfaat, testimoni. Dekat sharing pun, manfaat dan testimoni. So, yang keempat, kita kena close mereka. Ini penting. Kerana kita nak convert mereka jadi cash. Kita nak ada income kat sini. Jadi, iaitu kita nak buat jualan berlaku. Di sinilah pentingnya untuk kita tekan mereka untuk membuat action, untuk membuat pembelian. So, maka kita akan memberi ataupun membuat tawaran khas. Kalau dekat approach tadi, hanya tawaran saja. So, dekat close ni, kita kena buat tawaran khas ataupun terhad. Jadi, kita kena create sense of urgency untuk mereka kena membeli juga. Tak beli rugi. Contoh. Okay? Sebab tu dia ada khas ataupun terhad. Next, kita kena buat follow up. Mungkin mereka sedang membuat pembelian. Jadi apakah kenapa tidak kita ambil kesempatan untuk offer upsell ataupun bagi dia plan combo. Kalau beli satu dapat ni, beli dua dapat lagi yang ni, yang free dan sebagainya. Jadi kita follow up mereka. Ataupun mereka dah membeli, maka kita follow up mereka untuk membuat next pembelian. Ataupun mungkin kita ada produk baru, maka kita follow up mereka bila kita ada produk launch. Iaitu kita bagi harga special sebelum dilancarkan produk ni. Untuk pengguna sedia ada, harga dia lebih murah. Bila dah dilancarkan saja, harga dia dah harga lain. Okey, contoh. Dan last kali, kita akan wujudkan kita punya branding. Iaitu mereka ni akan jadi peminat setia, peminat tegar kita. Ataupun mereka akan jadi ahli kita. Okey. So, bagaimana? Okey, pertama. Okey, untuk part marketing. Okey, untuk part marketing, sekejap masuk terhad tu macam mana Puan Liza? Okey, kejap lagi saya akan kongsikan masuk terhad. Ada part dekat penerangan ringkas, lebih dekat part ni. Okey, terima kasih Puan Liza. Okey, marketing, content. Yang pertama tadi ialah marketing. Bila dia dalam grup tadi, maka kita kena kongsikan konten yang bersesuaian. So, kita kena banyakkan kongsikan info terkini. Jadi, kita ni suka info-info yang the latest. Lagi-lagi kalau benda-benda viral. Jadi, kita suka nak tahu benda tu. Kita tak nak ketinggalan. Jadi, penting kita kena kongsikan info-info terkini. Lagi-lagi kalau kita berniaga, macam saya, kita perlu bagi kongsi pada mereka part-part geran supaya tak ada yang tercicir. Sebab geran ni percuma. Saya tak dapat komisen. Tapi kerana kita suka berkongsi, kita nak pastikan kawan-kawan kita dapat dulu. Dan saya pula rasa seronok lah sebab saya dapat kongsikan maklumat tu lebih cepat. Jadi maksudnya saya ni akan jadi orang yang lebih informatif. Jadi bila saya dapat create benda tu, orang akan ingat, Hardy mesti tahu. Hardy mesti ada maklumat ni. Contoh. Macam dalam grup kita ni, yang saya perasan ada seorang kawan, Puan Hawa. Puan Hawa, dia orang yang bermaklumat. Dia suka kongsikan kelas-kelas percuma dengan kawan-kawan dia. So, orang akan rujuk dia lah. Ada tak kelas percuma lagi? Ada tak geran percuma lagi? Ini maksudnya, kita kena kongsikan info terkini. Okay. Saya tengok. Okay, next. So, yang kedua ialah kita kena kongsikan tips. Apa tips? Kalau kita berniaga, tips niaga. Bagaimana nak berniaga tanpa modal? Bagaimana nak berniaga dengan modal RM1? Bagaimana nak berniaga, besarkan tim. Jadi ini adalah tips. Apa saja? Tips yang berkaitan. Contoh kalau kosmetik tadi, mungkin kita bagilah tutorial pakai tudung dan sebagainya. Itu cara pakai pakai lipstick, kan? Okay, next yang ketiga, tuan-tuan juga boleh kongsikan manfaat. Apa saja bentuk manfaat? Info-info terkini yang ada berkaitan kelebihan atau manfaat kepada kawan-kawan dari grup tadi. Okay, yang keempat, kongsikan testimoni. Testimoni orang yang dah pakai produk tuan-tuan. Kongsikan. Jadi, cuma di sini dia tak over sangat lah. Hanya kongsikan. Lepas tu, jangan hari-hari kongsi. Kang boring pula dalam grup tu kan. Jadi, kongsikan dia selang-seli. Kalau sekejap lagi kita kongsi pasal, katalah kosmetik, kongsi pasal lipstick tadi, mungkin kongsi pasal bedak. Lepas tu nanti kongsi lagi pasal perfume. Jadi, lepas tu nanti hari keempat kongsi pasal combo. Combo 3 benda tu. Dengan harga tertentu. Okay? So, itu adalah konten yang kita boleh
kongsikan pada part marketing tadi. Next. So, bila kita dah kongsikan, of course, jangan kita tercicir untuk buat tawaran. Okay, itu dia panggil approach. Tawaran. Apa dia tawaran? Kita buat promosi. Okay, kita bagi diskaun. Kita bagi percuma. Ini antara tawaran-tawaran yang kita boleh buat. Okay, katalah beli ni dapatlah percuma. Beli ni dengan harga RM10. Beli ni dengan harga diskaun 10% dan sebagainya. So, kena ingat, kena ada offer supaya dia nampak lebih menarik anda punya jualan tadi ataupun kempen marketing. Kalau marketing tak ada promosi, offer, maka dia bukannya kempen marketing. Dia hanya lebih kepada kesedaran. Awareness dia tak sama dengan kempen marketing nak convert mereka ni jadi customer. Kalau kita hanya program kesedaran tadi, kempen kesedaran, tak ada offer-offer. Itu lebih pada kongsi manfaat. Tapi yang ini, part yang ni, kita kena offer. Kena ada tawaran-tawaran tertentu. Okay? So, selepas itu kawan-kawan, kita apabila ada offer, of course, kita kena berceritakan benefit. Sharing testimoni. Okay? Kita kena share testimoni. Okay? Apa testimoninya? Katalah orang tu dah pakai, dah jadi putih. Ini cerita pasal kosmetik lah. Orang tu dah pakai, dia jadi putih, lebih cantik, lebih ayu, muka licin dan sebagainya. Kalau ubat kurus, mungkin dia lebih kurus, lebih sado dan sebagainya. Itu manfaat testimoni mereka yang dah pakai produk-produk tuan-tuan. Contoh kalau saya jual XOX, SIM card XOX, kelebihan dia ialah alhamdulillah sekarang ni daripada satu handphone dah pakai 2 handphone, 3 handphone sebab tak ada sekatan kelajuan. Internet tu tak ada sekatan kelajuan. Daripada 100GB kita punya harga RM89. So lebih murah daripada telco yang lain. 50% lebih murah. Blacklisted boleh register, tak ada kontrak. Lepas tu 100GB boleh hotspot 3-4 handphone dalam satu masa yang sama. Tak ada sekatan kelajuan dan tak ada sekatan hotspot. Itu. So ini kongsikan pada mereka. Buat poin-poin satu. Ambil gambar. Lepas tu bagi caption yang cantik. Share. Itulah testimoni namanya. So yang kedua kita boleh kongsikan juga ialah aktiviti jualan kita. Alhamdulillah Pak Ali order lagi. Baru order minggu lepas tak cukup. Tambah lagi 3 unit hari ini. Okey, sambal garing kita. Katanya nak bawa pergi kerja jadi frontliner. Contoh kan. Jadi kita kongsikan orang yang membeli ni. Okey, aktiviti-aktiviti ni kita kena kongsikan. Ataupun mungkin tuan-tuan tengah restock. Kongsikan juga. Alhamdulillah customer bulan ini, minggu ini luar biasa. Tak pasal-pasal kena restock lagi 1,000 unit. Tengah tunggu order. Siapa yang nak order sama tu, mai select order. Harga promosi untuk anda, harga RM12. Bila dah sampai, harga RM15. So, siapa dapat select order, kita bagi diskaun RM3. Contoh. Okay? Ataupun yang ketiga. Okay? Tuan-tuan gunakan referral. Okay, ini sharing dia. Referral. Contohlah artis. Siti Nurhaliza. Alhamdulillah, Kak Siti pun dah makan produk kita. Kak Siti pun dah guna produk kita. Ataupun kita gunakan ahli politik. Mungkin. Siapa? Bang Anwar. Alhamdulillah, dapat juga rasa aiskrim durian kita. Siapa lagi? Datuk Najib. Dia dapat try kita punya sambal garing. Contohnya, gunakan nama-nama ni. Public figure jika ada. Ataupun jiran. Jiran. Ataupun persatuan. Ataupun kelab. Apa saja yang ada nama, yang ambil produk anda. Dan jadikanlah itu sebagai modal berterusan. Okay. Next. Lepas kita dah buat sharing tuan-tuan. Okay. Of course, kita akan close. Di sinilah tadi Puan Liza tanya. Okay. Apa dia tawaran menarik dan terhad tadi. So, dekat tawaran khas ni, offer yang menarik ni, kita nak close mereka. Dia adalah satu tawaran yang tak boleh nak ditolak. Maksudnya, kalau dia ada duit cukup pada masa itu, maka pasti dia akan beli dah. Tanpa dia fikir benda lain dah. Ataupun, dia tak ada duit time tu, tapi dia akan cari cara untuk cari duit untuk dia beli produk tadi. Jadi, maksudnya apa? Tawaran ni dia kena something yang luar biasa special yang membuatkan dia tak boleh nak tolak tadi. So, macam mana nak buat tawaran ni tadi? Yang pertama, tuan-tuan kena ada tawaran khas.
Kalau setiap bulan dah jual benda yang sama, kenalah ada satu tawaran-tawaran tertentu pada bulan-bulan berkaitan. Dia jangan sama setiap bulan tu jualan sama je kan. Jadi kena ada tawaran khas. Yang keduanya kena ada tawaran terhad. So macam mana nak buat tawaran-tawaran ni? So tuan-tuan boleh gunakan promosi ulang tahun. Katalah ulang tahun perkahwinan. Alhamdulillah hari ini saya dengan abang baru meraihkan ulang tahun kami. Kita berasa bahagia. Kita nak bagi untuk 10 yang pertama. Nampak tak? So ulang tahun itu masa yang terhad. Lepas tu 10 orang yang pertama. Numbers yang terhad. Siapa cepat dia dapat harga sekian. Ataupun tuan-tuan boleh gunakan ulang tahun perniagaan. Ulang tahun pembukaan. Apa saja yang ada berkaitan ulang tahun. Ataupun tuan-tuan juga boleh gunakan kempen, promosi. Promosi tahun baru. Tahun baru, harga baru. Ataupun tahun baru Cina, hari raya ataupun mungkin merdeka, promosi merdeka. Bulan ni merdeka. Jadi ada tawaran khas bersempena merdeka. Jadi ini adalah tawaran-tawaran yang terhad, tawaran-tawaran yang menarik. Contoh lagi satu, Lazada ataupun Shopee. Selalu dengar kan 7 bulan 7, kejap lagi 8 bulan 8, kejap lagi 9 bulan 9, kejap lagi 10 bulan 10. So pada tarikh-tarikh ni dia akan bagi tawaran yang sangat luar biasa, membuatkan kita terpaksa simpan duit. Nanti pada hari tu kita mesti akan nak beli barang yang dia tawarkan sebab kita tahu harga-harga tu adalah murah. Puan Liza kata tawaran yang benar-benar menarik minat customer. Faham. So dia jawab soalan tadi ya. So daripada sini nampak tuan-tuan tawaran ni tawaran yang bukan biasa-biasalah kiranya. Tawaran yang tuan-tuan memang bersedia untuk kurangkan kos. Cuma yang bagusnya untuk tawaran-tawaran ni bukannya tuan-tuan offer kepada customer yang tak kenal tuan-tuan. Tuan-tuan offer tawaran-tawaran ni kepada customer yang tuan-tuan dah kenal, iaitu prospek tadi. Sebab tu tuan-tuan boleh membuat tawaran lebih daripada biasa kerana tuan-tuan dah jimat kos-kos marketing tu tadi. Kalau yang sebelum ni prospek, stranger nak jadi prospek, itu kos marketing dia lain. Tapi yang ini adalah prospek nak jadi customer, maka kos marketing dia mungkin lain. Yang sekarang ni kita ceritakan kos marketing secara zero cost marketing. Jadi benda ni kena rangka. Jadi tuan-tuan kena ada satu jadual dah. Siapa yang berniaga memang kena gunakan jadual ni. Sekarang bulan merdeka. Lepas ni bulan 9 Hari Malaysia. Bulan 10 mungkin ada cuti sekolah. Bulan 11 mungkin Deepavali. Bulan 12 Christmas. Lepas tu bulan 1 adalah hari tahun baru. Jadi tuan-tuan kena tahu mana tarikh-tarikh penting ni. Termasuklah juga ulang tahun tadi. Tuan-tuan kena tahu supaya tuan-tuan boleh rangka. Jangan tunggu nanti seminggu baru nak rangka offer. Sebab tengok jiran ke pesaing kita buat offer, kita pun baru nak terkejar-kejar buat offer. Maka kita dah lambat masa tu. Next. So, bila kita dah buat sharing tadi, kita dah buat close tadi, maka di sinilah juga kita boleh upsells ataupun follow up mereka dengan caranya untuk pembelian combo tadi. Ataupun kita ada bagi mereka voucher code. Ataupun mungkin kita akan bagi mereka offer rebate. Dan juga apabila mereka beli sekarang, kita akan bagi mereka diskaun untuk pembelian seterusnya. So, masa mereka beli hari ini, nanti kita akan emailkan ataupun kita bagi satu kod untuk mereka dapat rebate, dapat voucher, dapat diskaun untuk next pembelian pula selepas ni. Itu follow up mereka lah ni. Sama ada mereka sedang nak beli, jadi sempat kita selitkan untuk upsell tadi. Ataupun mereka ni dah beli. Jadi sekarang ni kita nak jadikan mereka sebagai repeat customer kita. Maka kita follow up lah dengan combo tadi, voucher code tadi, rebate dan sebagainya. Terima kasih kepada Puan kerana telah membeli produk kita tempoh hari. Kita nak follow up dia. Alhamdulillah, sempena Hari Merdeka tahun ini, kami menawarkan untuk customer kita yang semasa, customer regular kita, voucher sebanyak RMXXX. Nanti semasa pembelian gunakan kod promo ini. Contoh.
Ataupun mungkin pada bulan ini, okay, siapa yang membuat pembelian akan kita bagi hadiah, cabutan bertuah ke dan sebagainya lah, apa saja. Ini kita nak follow up customer tadi. Okay. So last kali tuan-tuan, iaitu branding ataupun kita nak jadikan mereka ni peminat setia, peminat tegar kita, iaitu loyalty, kesetiaan mereka kepada kita. So bagaimana nak buat ni? Ini pun sama, kita kena rangka. Ini adalah fasa di mana kita bersedia untuk menerima lebih banyak jualan, dan yang kedua kita bersedia untuk membina tim. Jadi perlu sangat untuk branding. So bagaimana nak buat? Pertama, kita kena bina branding anda melalui engagement tadi, ataupun identitikan anda ni siapa. So yang kedua, kena bina trust. Macam mana nak bina trust? Melalui customer service tadi. Semalam kita kongsikan customer service tu penting. So tuan-tuan kena kongsikan tuan-tuan punya kemahiran untuk follow up customer, serve customer dan sebagainya. So mereka akan percaya. So yang ketiga, kita nak buatkan mereka ni repeat order. Okay, repeat order. Jadi macam mana nak buatkan repeat order? Melalui program-program tertentu lah yang tuan-tuan akan jayakan selepas ini. Okay, ini idea. Dan yang keempat, tuan-tuan mungkin boleh gunakan sebagai referral sales. Katalah abang dah pakai, abang kalau ada kawan nanti recommend lah pakai kat saya, beli dengan saya. Nanti kalau mereka beli, saya bagilah abang commission. Contohnya dapatlah RM5 dan sebagainya. Itu referral sales. Tapi referral sales ni pun sekarang kita dah convert dia dengan satu yang nama yang lebih special, iaitu banyak kita gunakan sebagai dropship. Inilah dia dropship. Maksudnya samalah. Dia recommend orang datang, beli kat kita, kita bagi dia commission. Itu pun dah panggil dropship lah. Jadi kenapa kita nak gunakan sebagai dropship? Kerana kita nak dia masuk dalam tim kita dan aktif menjadi ejen kita secara tak langsung. Wakil promosi kita secara tak langsung. Mereka tak payah pegang barang, mereka tak payah keluarkan modal. Tapi mereka akan bercakap berkenaan dengan produk-produk kita kepada orang-orang tertentu. Dan kenapa kelebihannya dropship ni juga? Sebab ada customer yang akan membeli dengan orang-orang tertentu ni, tak kisah apa dia jual, dia akan beli. Kita nak promote dia mungkin 10 kali, dia tak beli. Tapi oleh kerana dia kena abang ni jual, dia akan beli dengan abang tu. Sebab itulah pentingnya untuk kita bina tim dropship ni tadi. Kalau nak lebih besar, bina tim agent lah. Okey, setakat tu dapat tak tuan-tuan? Boleh follow Okay, Alhamdulillah. Puan Liza kata Alhamdulillah dapat. Puan Hawa kata okay. Tuan Haryadi pun Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Okay, cun. Okay, so saya bagi summary balik. So yang kedua ni ialah urus database. Tadi bina macam mana? Cari, jemput dan engagement. So mereka jadi prospek. So bila mereka jadi prospek, so kita kena buat konten tadi. Apa konten dia? Kita kena kongsi tips, manfaat ataupun testimoni. Lepas tu di sini kita approach, kita bagi tawaran-tawaran tertentu. Ingat, bila kongsi saja tips, manfaat dan testimoni, jangan lupa kena letakkan promosi tertentu. Di sini saya highlightkan promosi, tawaran promosi ni dengan close tak sama. Dia adalah tawaran khas, terhad tadi. Saya dah explain tadi dua perkara ni kan. Harap tuan-tuan dapat bezakan mana tawaran semasa, mana tawaran khas. Daripada sini tuan-tuan akan boleh tahu dan tuan-tuan akan boleh push customer untuk membeli pada bulan-bulan berkaitan. Sebab tu dah sebenarnya sales ni kita boleh rangka, kita boleh predict, kita boleh buat target. Bulan ni saya nak 10 sales, bulan depan saya nak 20 sales, seterusnya saya nak 30 sales. Pasal apa kita boleh target sales-sales ni tadi? Kerana kita dah faham customer journey tadi. Kita faham sales journey, kita juga faham customer journey. Jadi kalau kita faham dua perkara ni, insya-Allah tuan-tuan, dia akan lebih memudahkan anda nanti untuk membuat sales. Okay, last kali saya nak kongsikan ialah topik seterusnya pada pada minggu depan. Cuma kalau saya rasa saya akan buat kelas ni
pada besok lah. Jika saya nanti saya akan update besok pagi sama ada saya boleh tak buat kelas ni. Yang ini penting kelas ni. Okay, untuk topik seterusnya, jika tak dapat saya buat besok, saya akan buat pada hari Isnin minggu depan. Okay. Topik ini adalah untuk bagaimana tuan-tuan bina prospek dan akhirnya tuan-tuan akan dapat tingkatkan sales. So dalam erti kata lain, kita nak bagi tahu anda bagaimana nak buat strategi menjual menggunakan WhatsApp ini tadi. Jadi kelas ini penting. Kalau siapa nak buat duit, inilah kelasnya. Saya ingat insyaAllah besok saya akan buat kelas ni. Siapa yang berkelapangan, pukul 9 malam kita akan buat kelas ni. Okay? Untuk bina prospek anda dan tingkatkan sales. Okay? Sebelum saya terlupa, nanti harap tuan-tuan dapat isi borang untuk saya bagi slide ini dan juga saya kongsikan rakaman kelas. Okay, itu saja mungkin untuk hari ini. Sekiranya ada pertanyaan, saya boleh bagilah pertanyaan tuan-tuan tu dalam dua soalan lah insyaAllah. Okay. Ada pertanyaan tuan-tuan? Saya buka untuk pertanyaan. Okay, siapa ada komen tadi? Siap isi. Okay, Tuan Saribudin kata siap isi. Okay, Cun. So, hari ni, setakat ni kalau ada pertanyaan saya alu-alukan. Kalau tak pasti juga, tak ada masalah, nanti boleh hubungan dengan admin. Cuma sebelum tu, saya nak remind lah kepada kawan-kawan yang dah ambil SIM card, dapatkan SIM card untuk marketing tu. Kalau belum diaktifkan, nanti boleh refer kepada admin masing-masing lah. Mereka akan membantu macam mana nak aktifkan. Dia kena install Black Apps, lepas tu kena selfie. Dia selalu part selfie tu cantik dah. Cuma kena bling-bling mata. Ni remind kepada mereka yang dah ambil SIM card lah. Okay. So, mungkin itu saja. Saya ingat untuk hari ini, saya rasa saya harap tuan-tuan dapat manfaat untuk perkongsian ini. Sebelum saya terlupa, saya nak remindkan juga kepada kawan-kawan, sekiranya ada lagi rakan-rakan yang perlukan kelas percuma ni, kan? Okay, jemput mereka untuk join preview kita pada hari Jumaat. Okay, hari Jumaat ni kita akan buat preview 1 jam lah, lebih kurang 1 jam. Preview tu kita akan ceritakan apa yang mereka akan belajar, apa topik yang akan kita kongsikan, bila kelas tu dilaksanakan dan macam mana dapatkan akses percuma. Macam saya katakan, dan seperti yang tuan-tuan nampak sekarang, memang kita tak ada upsales, hanya syaratnya dapatkan SIM card dan kita akan bagi percuma kelas. Okay, 12 sesi kelas. SIM card tu RM10 je. Hanya kalau tuan-tuan nak dapatkan kredit luput 28 bulan, tuan-tuan top up RM30. Lepas tu tak payah top up dah. Okay. So, itu saja daripada saya yang saya dapat kongsikan kepada anda pada malam ni. Terima kasih sudah hadir. Saya doakan anda semua dikurniakan kejayaan dunia dan akhirat, dikurniakan kehidupan husnul khatimah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, zuriat jilul Quran, soleh dan soleha, dan juga diberikan kesihatan dan keafiatan, dilindungi daripada sebarang wabak dan penyakit, terutamanya COVID-19. Dengan itu, kita tangguh dengan surah tuas dan tasbih kefarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.